Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlun bin Abdul Rahim dari Politeknik Islam Prime. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya terhadap tahap penerimaan pelajar terhadap pelaksanaan kursus komunikasi dan penyiaran Islam di Politeknik. Untuk pengenalan, kursus pengajian umum ialah program pendidikan di peringkat kajian tinggi yang bertujuan untuk membekalkan kepada para pelajar dengan ilmu nilai-nilai mulia, sejarah dan tanggungjawab dalam masyarakat, kemahiran insaniah, perluasan ilmu berteraskan Malaysia dan berupaya dalam mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian. Terdapat kursus pengajian umum yang berteraskan pendidikan Islam di institusi pengajian tinggi yang memfokuskan kepada pelajar-pelajar yang bukan dari jurusan agama sebagai kursus elektif di samping kursus teras yang lain. Antara institusi pendidikan tersebut ialah Politeknik. Kursus ini merupakan kursus wajib yang mempunyai 2 jam kredit, 3 jam pertemuan dalam seminggu dan 45 jam satu semester. Objektif kursus komunikasi dan penyiaran Islam yang pertama ialah menjelaskan konsep, bentuk komunikasi dan hubungannya dalam Islam. Yang kedua, menunjukkan kemahiran pengurusan komunikasi dalam bidang penyiaran Islam. Dan yang ketiga, menghubung kait isu-isu semasa dalam komunikasi dan penyiaran Islam. Isi kandungan kursus ini pula ialah ada 3 isi kandungan. Yang pertama, konsep komunikasi yang menerangkan konsep dan bentuk komunikasi dan hubungan Islam, iman dan ihsan dengan komunikasi Islam. Yang kedua, konsep penyiaran yang menjelaskan tentang garis panduan, bentuk-bentuk dan peranan penyiaran Islam sebagai medium dakwah. Dan yang terakhir, cabaran komunikasi dan penyiaran Islam yang menerangkan konsep hubungan sesama manusia dan isu-isu kontemporari dalam komunikasi. Untuk pelaksanaan pengajaran ini pula ialah pelaksanaan pengajaran dilakukan dalam 2 kaedah, iaitu secara kuliah dan juga tutorial. Namun pelaksanaan penilaian kursus ini dinilai secara pentaksiran berterusan sebanyak 100%. Ini bermakna pemantauan dari pensyarah sepanjang semester. Objektif terhadap kajian ini. Objektif yang pertama dalam kajian ini untuk mengenal pasti tahap penerimaan pelajar terhadap kandungan kursus komunikasi dan penyiaran Islam. Objektif kedua, mengenal pasti tahap penerimaan pelajar terhadap pengajaran pensyarah kursus komunikasi dan penyiaran Islam. Dan yang ketiga, mengenal pasti tahap penerimaan pelajar terhadap penilaian kursus komunikasi dan penyiaran Islam. Pelaksanaan kajian, cabaran utama di sini adalah berkaitan dengan sikap pelajar dalam pembelajaran, iaitu mereka kurang berminat dalam pelajaran dan tidak cekap dalam menguruskan masa seperti mana diterangkan pada kajian Azim dan Nadawiyah 2012. Ia juga pandangan yang telah diberi oleh Nur Khayati pada 2017 menyatakan bahawa sikap pelajar terhadap kursus pendidikan Islam tidak berfokus, sebaliknya lebih menjurus kepada bidang kajian yang lain. Cabaran-cabaran ini jika tidak dikendalikan dengan baik akan merencatkan hala tuju agenda pendidikan negara. Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian adalah amat wajar dilakukan untuk melihat penerimaan pelajar terhadap kursus komunikasi dan penyiaran Islam di Politeknik. Kajian yang telah dilakukan berkaitan dengan kajian ini. Menurut Abdul Rahman, dasar kajian lepas di Politeknik menunjukkan berbagai cabaran yang dihadapi oleh pelajar, antaranya cabaran rakan sebaya, bebanan tugas yang terlalu banyak, kesuntukan masa untuk menyiapkan tugasan, tidak mempunyai tempat belajar yang selesa, suasana bising semasa kuliah, keadaan bilik kuliah yang sempit dan kurang selesa,
Diberikan tugas-tugas lain serta penggunaan bahasa Inggeris dalam proses pembelajaran. Jika dilihat latar belakang pelajar yang ambil kursus komunikasi dan pengajaran Islam ini adalah mereka kebanyakan yang beraliran kejuruteraan dan teknologi, yang lebih cenderung kepada kursus-kursus yang bersifat praktikal atau hands-on. Kebiasaan proses pembelajaran mereka lebih menggunakan peralatan atau juga mesin. Metodologi kajian ini. Kajian ini adalah kajian kuantitatif yang menggabungkan analisis deskriptif dan inferensi. Statistik deskriptif digunakan dalam kajian ini untuk mengetahui peratusan, min serta sisihan piawai pemboleh ubah. 3 langkah metod telah dipilih. Pertama, memilih 146 responden bagi kajian ini dengan menggunakan kaedah convenient sampling. Yang kedua, data-data daripada soal selidik telah dianalisis menggunakan perisian SPSS. Dan langkah yang ketiga, menggunakan analisis deskriptif seperti peratus, frekuensi dan sisihan piawai. Dapatan kajian. Dalam kajian ini dilakukan kepada responden sebanyak 60% responden adalah terdiri daripada kalangan wanita dan 40% daripada kalangan lelaki. Analisis deskriptif soal selidik dalam kajian ini menggunakan skala Likert 1 sehingga 5. Oleh demikian, skala ini responden memilih skala 1 sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 tidak pasti, skala 4 setuju dan skala 5 sangat setuju. Seterusnya, nilai min yang diperoleh tafsirkan menggunakan cara interpretasi dapatan statistik deskriptif yang dicadangkan oleh Dr. Asma Osman, Azhar Ahmad dan Ahmad Munawar. Berikut merupakan tahap penerimaan pelajar terhadap kandungan khusus komunikasi dan penyiaran Islam. Bagi soalan saya berminat dengan tajuk kandungan khusus ini, penilaian daripada pelajar adalah tinggi. Saya berminat dengan huraian sukatan khusus ini pun tinggi. Saya berminat dengan untuk mendalami khusus ini. Saya berpuas hati dengan hasil penjelajahan kandungan khusus ini. Khusus ini sesuai dan berkaitan dengan isu-isu semasa. Kandungan khusus ini membuatkan saya lebih mengetahui konsep asas kaedah fiqh dalam komunikasi dan penyiaran Islam. Kandungan khusus ini memberi kesan untuk saya lebih mendalami ilmu agama. Untuk keseluruhan, penilaian pelajar bagi kandungan khusus komunikasi dan penyiaran Islam adalah tinggi, iaitu sebanyak 4.22. Objektif pertama kajian ini tercapai. Tahap penerimaan pelajar terhadap pengajaran pensyarah khusus komunikasi dan pengajaran Islam. Untuk soalan kajian ini, pengajaran pensyarah menarik minat saya untuk mengulangi kursus. Pengajaran pensyarah menarik minat saya untuk mendalami bidang agama. Saya berpuas hati dengan huraian pensyarah khusus ini. Saya berpuas hati dengan kaedah pengajaran khusus ini. Pengajaran pensyarah memberi kesan untuk saya lebih memahami kursus ini. Pensyarah sentiasa bersedia menjawab kemusykilan yang diajukan pelajar. Pensyarah sentiasa bersedia menyampaikan isi pengajaran khusus dengan sistematik. Pensyarah bersungguh dalam menyampaikan pengajaran. Bagi soalan kajian ini, pelajar memberi penilaian juga tinggi secara keseluruhannya, dan ini membuktikan bahawa objektif kajian kedua tercapai. Tahap penerimaan pelajar terhadap penilaian khusus komunikasi dan penyiaran Islam. Untuk soalan kepada tahap penerimaan pelajar, soalan pertama, saya berpuas hati dengan penilaian markah khusus sebanyak 20%. Saya berpuas hati dengan penilaian markah e-folio 30%. Saya berpuas hati dengan penilaian markah projek 30%. Saya berpuas hati dengan pilihan pembentangan 20%. Dan saya berpuas hati dengan pecahan kuis, e-folio, projek dan juga pembentangan. Markah penilaian berkeputusan sesuai untuk kursus ini. Secara keseluruhan, pada soalan ini,
pelajar memberi penilaian juga tinggi, iaitu sebanyak 4.13. Ini membuktikan kajian objektif ketiga tercapai. Secara kesimpulannya, keseluruhan kajian dijalankan telah mencapai kesemua objektif kajian telah ditetapkan. Hasil daripada kajian yang dibuat mendapati para pelajar dapat menerima pelaksanaan kursus kurikulum khusus komunikasi penyiaran Islam dari aspek kandungan, pengajaran, penilaian markah adalah sangat tinggi. Walau bagaimanapun, untuk menjadi pengajaran khusus ini lebih menarik, para pensyarah dicadangkan semua pelbagaikan kaedah pengajaran yang bersesuaian seperti kaedah student centered learning dan juga penggunaan e-learning. Sekian dulu daripada pembincangan saya. Sekian, terima kasih.